Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita greet semua kepada semua kita punya penonton, pendengar podcast Sembang Kencang. Pertama sekali kami daripada kru Sembang Kencang nak ucapkan semua pendengar selamat Hari Raya, maaf lahir batin kan. Dan semua dan siapa yang masih belum lagi like page kami, yang belum subscribe kita punya show dekat podcast dekat Spotify, cepat-cepatlah buat, ajak kawan-kawan sekali. Alright? Okay. Sekarang ni, hari ni PM baru umumkan kita punya PKPP kan. Cases are getting lowered down. Kita tengok Alhamdulillah it's in the, ada sometimes triple digits, ada sometimes double digit. Tapi soalan still sama kan. The damage has been done. Dah 3 bulan kita going through PKP kan. So apa dah jadi dengan rakyat selama ni kan. Orang yang maybe ada stable job boleh cakap okay kita selesa, tapi what about the makcik Kia kan, apa dah jadi dengan bisnes kecil kan semua. So hari ni kita bawa seorang tetamu kita. Dia merupakan seorang business owner juga. Maybe korang tahu dia seorang business owner untuk pool dan juga swimming pool okay. Dan juga aktivis yang sekarang kuat membela keluarga-keluarga mangsa drunk drivers. So without further ado, saya perkenalkan kita punya guest, Lokman Abdul Hamid. Assalamualaikum Lokman. Okay. Waalaikumsalam Pak Haiz, Yusri. Okay. Alright. And Yus, kita of course Yus ada di sini untuk kita nak bukanlah drill, tapi kita nak tanya banyak soalan kat Lokman ni kan. Watak sampingan. Mana ada. Okay. Yus, aku pun flu dengan kau punya ni. Okay, so Lokman, first kali nak tanya. Sebab aku honestly tak berapa faham macam mana jadi business owner tau. Okay, aku memang kerja office job, so tak boleh nak tengok daripada sudut business owner. So sepanjang PKP macam mana kau go through the PKP sekarang ni? Macam mana kau go through dengan business? Macam mana nak keep staying afloat, staying stable? Sila. Okay Haiz, terima kasih kepada komuniti Sembang Kencang sebab invite aku dalam korang punya session ni lah. Jadi aku juga nak ucapkan selamat Hari Raya jugalah kepada korang kan. Dah tak jumpa kan. Lepas tu kita terus secara virtual macam ni. Terus kepada persoalan yang Haiz kemukakan bahawa macam mana untuk suatu bisnes itu terus bergerak walaupun di musim PKP ni. Pada permulaannya kita semua terkejut sebenarnya pada untuk orang-orang yang buat bisnes ni. Kita tak rasa dia adalah satu beban yang sangat besar. Kita tidak menjangkakan perkara itu akan berlaku. Yalah, sepanjang sejarah kan. Maksudnya dulu flu ni dulu dekat Spanish flu ni masa World War I dulu lah. Zaman atuk-atuk kan, moyang-moyang kita hidup dulu adalah kan. Kita mana ada nak menyaksikan kesakitan yang begitu mendalam wabak seperti ni. Adapun dia ada macam H1N1 atau bird flu apa semua tu, dia tidak begitu dirasai di mananya coronavirus pada waktu ketika ini. Jadi sudah tentu apabila kita mula-mula dapat tu first 2 weeks kita rasa okey. Kita biar dulu. Kita rasa benda tu akan berlalu sebenarnya. Tapi benda tu tidak berlalu. Akhirnya kita tunggu kan sebulan. Akhirnya kita terpaksa menerima realiti bahawa keadaan tidak akan berubah. Bila keadaan tidak akan berubah, maksudnya kita lah yang kena berubah. So itu satu proses di mana saya rasa kebanyakan business owner mengalami tekanan. Okay, tekanan tu macam boleh ni tak? Nak tengok macam mana tekanan yang tekanan dia tak sama dengan tekanan orang lain tau. Bila bisnes ni kan, kita cakap pasal segala macam how much money kau nak kena spend
pekerja yang kau ada kan, boleh tak breakdown sikit bagi kita nampak sikit macam mana exactly pressure tu kepada business owner sekarang? Ya, semua bisnes tak sama lah kalau kita nak compare apple to apple kan. Sebab dia bergantung kepada size, capacity human resource yang ada dalam tu, capacity keuangan, simpanan yang dia ada, berapa pula jumlah cost untuk dia rolling syarikat itu. Sebenarnya saya bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain lah. Maksudnya dalam community business, kami pada bulan pertama tu dah mula mencari orang kata peluang-peluang yang boleh kami terokai. Apa saja kami buat. Termasuklah nak potong rumput dekat rumah orang ke, nak bersihkan laman rumah orang ke, sebab masa tu musim-musim nak raya dan puasa, orang tak larat. Jadi kita ingat kita boleh capitalize dekat situ. Kami cuba di pihak aku lah, maksudnya di pihak company aku cuba buat apa sajalah untuk asalkan ultimatum is kita boleh bayar gaji kepada staff. Maksudnya kita tak mahu mereka ni dilepaskan pekerjaannya, mereka ni diberhentikan. Sebab apa? Kita tahu kalau mereka ini, pekerja-pekerja ini diberhentikan kerja, dia akan mengakibatkan kesan ekonomi yang lebih mendalam. Maksudnya duit itu tidak mengalir. Duit itu tersekat kepada business owner sahaja, tapi akhirnya cash itu tak mengalir dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, menyebabkan ekonomi itu tidak akan berkembang. Justru itu memang apa saja caralah yang kita buat. Saya tengok ada kawan-kawan cuba pivot untuk jual buah dan sebagainya. So mereka ni pergi ke sana dalam musim PKP, maksudnya tidak boleh pergi ke dusun-dusun yang di luar Selangor. Jadi mereka terpaksa menggunakan sekreatif mungkin lah. Usahawan ni insyaAllah dia panjang akalnya. Tapi ada juga perniagaan yang sememangnya tidak boleh survive. Maksudnya kadar bertahan dia tu hanya sebulan saja. Akhirnya mereka ni adalah golongan-golongan yang orang kata kalah lah dalam krisis. Dan krisis ni dia always a winner and loser. So ada golongan-golongan yang macam ni. Tapi perkara-perkara itu sebenarnya cuba ditampan menerusi plan-plan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Cuma persoalannya sekarang ni ialah distribution. Adakah kelompok yang terkesan daripada coronavirus ini menerima orang kata imbuhan daripada plan-plan yang diberikan oleh pihak kerajaan? Ada yang kata dapat, ada yang kata tak dapat. So ini berkaitan dengan status perniagaan mereka. Ada yang baru-baru berniaga. Kalau baru-baru berniaga tu tak, macam mana kita nak mengesahkan bahawa mereka ni boleh mendapat bantuan, sebab ada syarat-syarat, ada kriteria-kriteria yang tertentu. Akhirnya kita dapat lihat bahawa kalau pelan ekonomi ni tidak dipantau dengan secara betul, akhirnya terdapat satu jurang ekonomi yang begitu besar di antara yang kaya dan juga yang miskin sebenarnya. So itu adalah dari segi sudut perspektif ekonomi secara keseluruhan. Yus, Macam kau sendiri macam mana kau punya bisnes? Sebab kau full tak buka dan dah berapa bulan tak buka, lepas tu sampai bulan 8 pula kan. So macam mana kau cope dan kau nak support, sebab macam orang lain contoh kan, kalau kau jual barang kau boleh masuk online kan, okay lagi lah, boleh jalan lagi, buah pun boleh jual lagi kan, tapi pool ni dah tutup lah. So kau buat apa? So sektor aku ialah sektor sosial. Dia adalah sektor ketiga. Pertama kita akan buka ialah sektor ekonomi, perindustrian. Lepas tu kita akan buka pada sektor pendidikan. Ketiga barulah kita akan move kepada sektor sosial. Sektor sosial ni sukan, keagamaan dan sebagainya.
Jadi aku adalah golongan yang ketiga. Maksudnya yang paling terkesan sebenarnya dari kalau nak tengok dari segi hierarki terkesannya coronavirus ni. Jadi mujur alhamdulillah semasa aku menjaga company ni aku memang mengambil langkah penjimatan yang ekstrim lah. Sebab kita tahu bahawa nak tak nak kita perlu jaga cash flow kita dengan baik. Memang kita rasa macam ada duit, ada rasa nak berbelanja, boleh berbelanja mewah, tapi kita tahu kita sebenarnya akan berhadapan dengan krisis dan kita tahu ada benda yang unprecedented. Maksudnya yang tak terjangka pun. Tapi alhamdulillah, maksudnya pencaturan pada waktu ketika itu mampulah untuk mempertahankan company ni sampai habis PKP yang bulan 8 ni lah, insyaAllah. Luqman nak tanya, okay, memang apa ni still on the pressure punya ni kan, nak tanya kalau bila situasi macam ni kan, it's unprecedented macam kau cakap tadi, so obviously sacrifices have to be made. Boleh tak? Okay, boleh tak nak dengar daripada kau, what exactly are the sacrifices we made? Ada tak pay cuts kena be done? Ada tak any employees yang tak performing kena let go? Or any business ni yang kena chop off? Boleh, ada tak? Betul. Detail sikit lah, kalau sudi share lah. Bila berlaku krisis ni, seolah-olah kita berada di titik mula macam mana kita nak buat bisnes dulu. Maksudnya bisnes tak jalan. Orang tak datang pun dekat aku punya outlet. Akhirnya apa yang aku boleh buat ialah aku terpaksa menggunakan reserve, simpanan yang aku ada. So reserve tu dengan aku sendiri pun mengambil potongan terhadap gaji sendiri, dan juga staff ni pun menerima potongan-potongan yang tertentu lah. So tapi alhamdulillah, maksudnya I have a very good team. Maksudnya pekerja-pekerja aku tu dia faham. Maksudnya kalau tak ada orang tu ataupun duit tak masuk, dia tahu kadar gaji dia berapa. Dan dia pun sendiri boleh memahami pada situasi aku. Bagi aku itu adalah satu rezeki yang Allah bagi yang cukup besar. Ada satu tim yang cukup memahami aku. Tapi Luqman, okay, would you say that kau punya business adalah satu yang macam cara kau handle business, you were able to keep it afloat, kau boleh maintain kau punya pekerja semua. Tapi adakah itu satu norma untuk kebanyakan business lain, ataupun itu hanyalah untuk the 20% atau the 10%, while the rest of the 80% sekarang tengah adalah hanyut dan segala kesedihan? Apa komen kau? Haiz, kalau company itu menggunakan duit reserve, dia menggunakan business model yang tidak sustainable. Sebab in the end reserve tu akan habis. Jadi kita terpaksa mencari alternatif yang pelbagai. Macam-macam kita cuba sebenarnya. Kita cuba buat e-book, kita cuba buat business sanitizer, kita cuba pergi buat juga jual buah juga sebenarnya. Mana yang kita boleh pegang cash dengan banyak. Tapi itu adalah bergantung kepada karakter ataupun kematangan business owner. Ada orang yang dia merasakan bahawa tak apa, COVID ni dia takkan lama. Nanti dia akan berlalu, dan dia hanya ada satu pengharapan yang tidak pasti. Dia tunggu kan. Akhirnya tak ada apa, tidak ada manfaat yang jelas daripada penantian yang seorang usahawan itu cuba buatlah. Justru itu memang dia adalah satu sifat bahawa kita tak boleh menunggu dan kita tak boleh mengharapkan orang lain. Bisnes ini adalah satu usaha daripada kita sendiri. Sebab tu dinamakan usahawan, usaha dengan penuh jitu. Itu aku. Tapi sebenarnya aku nak beri perhatian sebenarnya ialah kepada penjaja. Cuba kita bayangkan. Maksudnya penjaja-penjaja yang jual nasi ayam kat tepi jalan ni, yang jual nasi kak wok ke apa ke, yang jual air boba tea dan sebagainya. Gaji mereka adalah gaji berdasarkan harian.
Dan jumlah keuntungan yang mereka dapat ni tak besar. Sebab dia makanan ni untung RM1, RM2 je. Dia tak besar. Lebih-lebih lagi dia penjaja. Jadi apakah sebenarnya nasib mereka? Bagaimanakah mereka ni untuk survive? Dan aku tak lihat, aku tak payah pergi jauh pun kalau aku tengok pesaing-pesaing yang sama dalam industri macam aku, yang pesaing-pesaing kecil, apakah mereka sedang lakukan sekarang? Sebab aku yalah, kita faham je macam mana business model orang lain dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak kita pun merasakan mereka juga berdepan dengan tekanan yang begitu dahsyat sebenarnya. Dan tak pasti lagi kalaulah lepas COVID ini ataupun PKP ini berakhir, adakah market akan kembali seperti biasa? Maksudnya orang ramai datang kembali ke kolam renang ataupun orang ramai masih lagi membeli makanan-makanan yang di luar sana. Contoh sekarang ni, kita nak pergi pasar malam. Ada rasa kekhawatiran yang begitu besar pada diri kita untuk kita tak pergi pun pasar malam tu. Jadi macam mana peniaga apam balik, peniaga tebu, peniaga roti john, korang boleh faham tak, maksudnya korang boleh bayangkan tak apa yang mereka merasakan sekarang. Tentulah satu pergantungan, pengharapan bahawa keadaan ini akan pulih. So harap-harapnya polisi-polisi yang dikeluarkan atau dicadangkan dan diberikan oleh kerajaan ni sampai terus kepada mereka. Kalau tak, they will suffer. Okay, terima kasih banyak Lokman. Sebenarnya bagi semua pendengar dan penonton semua yang ni, actually welcome to the show, dan juga kalau ada apa-apa komen, ada soalan untuk Lokman, just jangan segan, jangan just komen je, okay? Just send soalan, kita akan air the soalan and akan tanya Lokman terus, okay? Alright. Pak So, Ais, yes. aku nak tambah lagi. Okay. Betapa aku maksudnya merisaukan tentang masa depan selepas ini. Yes. Sebenarnya pihak Persatuan Majikan, kita buat unjuran bahawa 2 juta orang akan kehilangan pekerjaan semasa krisis COVID ini. 2 juta orang. Kita punya workforce berapa sebenarnya? Agak-agak. That's how many percent daripada workforce kita? Dalam 8 juta. 2 daripada 8 juta? Yes. 1 out of 4. 5%. Okay. Dan kadar pengangguran pun dijangka akan tinggi. Dan lebih membimbangkan sebenarnya ialah graduan-graduan baru yang bakal keluar pada tahun ini. Apakah nasib mereka? Kalau kita ikut graduan yang lepas, 6 bulan confirm tak ada kerja. So graduan yang sekarang ni, apakah statusnya? Jika mereka tidak berbuat sesuatu ataupun tidak ada sebarang insentif yang mampu untuk diberikan kepada mereka, maka sebenarnya mereka ni akan hanyut. Mereka ni akan mengalami satu depresi, satu masalah sosial yang ke depan bakal berlaku, dan wallahualam bencananya cukup besar. Ini semua disebabkan senang kata macam kita takut dengan kemiskinan yang akan datang kemudian lah lepas ni kan. Aduh, ada tak boleh nak jujur nak tanya sikit kan pendapat. Ada tak pernah rasa macam marah dengan kerajaan sebabkan keep on extending PKP? Ada tak macam perasaan tu macam membuat sikit? No, kita bukan macam Amerika. You see? Kita bukan rakyat Amerika. Kau jangan kaitkan aku aku tak ada kaitan. Beruntungnya orang Malaysia ni, dia sebenarnya rakyat kita adalah rakyat yang baik. Maksudnya apa saja yang kerajaan buat, kita percaya dia adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak. Dan kita tahu kalau kita tak break the chain, if we do not flatten the curve, makin lama kita akan prolong lagi benda ni. Tapi by time passes by, kita semakin memahami sebenarnya COVID ini bagaimana sifat dia, bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Cuma cabaran selepas ini adalah to flatten the unemployment curve. Itu adalah cabaran kita selepas ini. That is very heavy. Yus, ada ni tak? Kalau tak, aku continue. Aku pun tak tahu nak cakap apa dengan Lokman ni. Dia macam YB lah sekarang.
Tak ada lah. Aku biasa je, tak ada apa-apa pun. Cuma perspektif kita ni adalah kita harus lihat COVID ni, kita walaupun kita namakan dia sebenarnya adalah COVIDnomics, iaitu ekonomi pasca COVID ni adalah satu benda yang sangat integral dan kita perlu beri perhatian khusus lah benda ni. Contoh, aku ambil contoh senang je. Beberapa hari lepas aku berjumpa dengan sekumpulan, bukan berjumpa lah, ada isu sedikit. Sekumpulan belia yang menyertai aktiviti ataupun menjalankan bekerja sebagai orang kata food panda tu, orang panggil apa E-hailing lah. Delivery boy. Delivery, E-hailing, yes. Something like that lah kan. Yeah. Dan mereka ni terlibat dalam satu didakwa sebagai rusuhan. Mereka ni berkumpul ramai-ramai, kononnya ada satu isu di Serdang tak salah aku. So mereka ni seorang wanita, konon kesnya begini. Seorang wanita ada persiapan faham dengan seorang lelaki berbangsa Cina, wanita itu berbangsa Melayu. Akhirnya berlaku persiapan faham, adanya kata berlaku kekasaran dan sebagainya, menyebabkan ramai rider Foodpanda yang lain datang backup. Jadi datang backup. Yang kena tendang tu yang yes. Lepas tu kumpul depan gate tu betul. Oh ni ada kes tu. Okay, go on. Bahaya dah panas. Okay, so bila kawan-kawan ni datang, maksudnya kalau member kau kena, kau mesti nak tolongnya lah. Kan? Atas sebagai semangat setia kawan, atas sebagai bekerja sama-sama satu company, kau datang. Ramai-ramai datang. Nak pula diorang ni rider, anak muda, darah panas. Jadi diorang datang berkumpul dan sebagainya. Akhirnya mereka ini dikenakan dicap sebagai mengadakan rusuhan. Sedangkan mereka tidak buat apa-apa pun. Tapi kalau kita zoom, ada orang kata ni masalah perkauman lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita lihat, belia-belia ni, mereka ni sedang bekerja sebagai rider Foodpanda pada waktu pekerja. Iaitu pada pukul 6 sampai pukul 8 malam tu, waktu peak pada bulan Ramadan. Nak hantar makanan. Itulah waktunya mereka mencari rezeki sebenarnya. Dan mereka ni bukannya orang malas. Mereka ni adalah semula-mulanya pekerja. Sebab apa? Mereka mencari pekerjaan juga, mencari sumber rezeki yang halal. Kita tak pernah memandang remeh apa juga pekerjaan yang mereka lakukan. Setengah orang kata Melayu ni malas dan sebagainya. Tapi budak-budak ni adalah satu sekelompok yang betul-betul bekerja, ikhlas bekerja, dan akhirnya musibah menimpa mereka. Tapi kalau kita nak bayangkan kat situ, di situ adalah masalah ekonomi sebenarnya. Di mana mereka ni mencari pekerja, tapi akhirnya ada berlaku masalah dan mereka ni tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya lah. Ada berlaku panjang lah dia punya discourse ataupun fakta kes yang tu, tapi aku tak nak terlalu zoom kepada tu, nanti orang kata dia adalah bersifat perkauman dan sebagainya. Tapi aku tak nak macam tu, tapi aku cuma nak tunjukkan bahawa di situ adalah masalah ekonomi. Orang kita keluar mencari pekerjaan, tapi akhirnya berlaku masalah tertentu, akhirnya mereka didenda RM2,500. Siapa yang kan? Yang kena tendang kena denda? Rider tu lah yang 6 orang yang didakwa. Ni melibatkan India, Melayu, Cina. Sebenarnya rider tu terdiri daripada Melayu dan India, manakala yang menendang tu katanya ialah orang Cina lah. Tapi wallahualam lah sejauh mana, dan benda ni sedang disiasat dengan lebih lanjut lah. Tak ada. Aku dah tengok video. Have you seen the video? Yeah. Of course lah. Kau semua dah tengok video kan. It's obviously in terms of race lah. I don't think it should be a race issue. Semata-mata orang pelanggan sepak rider, benda tu memang it's clear as day. Kita nampak kat CCTV, kita nampak memang clear ke dia punya penyepak dia. Memang tak tahu macam mana diorang boleh bersabar dan tak balas dengan penyepak. Itu aku bukan aktivis. Tapi memang aku cukup respect lah rider Foodpanda ni. Mereka ni kalau aku kat situ pun memang aku dah ayun dah.
Android ke apa kan, kalau aku kat situ lah. Tapi apa, diorang ni just tunggu dan lihat. Diorang ni tahu undang-undang, mereka ni apa menjaga tata tertib, bekerja dengan apa company Foodpanda. Itu mereka nyatakan semuanya. Tapi malangnya di situ tindakan yang diambil kepada mereka lah. Tapi insyaAllah kami, aku sebagai pembela, bukan Persatuan Pembela Islam. So kami akan cuba membela nasib mereka lah supaya mereka ni mendapat pembelaan yang lebih baik di mahkamah nanti. Lokman, boleh tak sembang sikit pasal apa ni persatuan ni, pembela ni, sebab kita yang kita biasa dengar kan selalu adalah macam PPIM yang Persatuan PPIM. Pembela Islam macam Yusof Azmi kan. So benda ni macam ni juga, boleh tak apa ni sembang sikit pasal pembela ni? Nama dia memang pembela? Betul. Nama dia adalah pembela. Pembela ni adalah sebenarnya adalah umbrella body kepada NGO-NGO yang lain. Kami ada lebih kurang dalam 300 NGO yang bernaung di bawah kami, Persatuan Silat, Peniaga, dan kami menjalankan aktiviti, kalau yang famous itu namakan BMF. Pernah dengar by Muslim First, itu yang tu pembela yang start yang digerakkan oleh pembela. Akhirnya kita ajaklah kawan-kawan semua NGO yang lain untuk participate sama dengan ni, sebab in the end ekonomi ni bukan task pembela ataupun task aku ataupun task Yusri dan Ais je. Ekonomi adalah milik rakyat sebuah negara. So kita kena menggerakkan secara keseluruhan lah. So banyak lagi yang diperjuangkan oleh pembela selain daripada isu BMF. Kami juga dulu menentang penggunaan kalimah Allah oleh agama lain lah. Mereka cuba nak namakan Allah sebagai God dan sebagainya, dan konsep Trinity apa semua. So kami lawan di mahkamah lah, itu kami dulu, dan juga menggembling dalam usaha menentang ISID satu ketika dululah. So pada ketika ini kami cuba memfokuskan terhadap membela mangsa-mangsa yang dilanggar oleh pemandu mabuk. Ini adalah satu isu yang mendapat perhatian kami lah. Oh, so kau terlibat juga pasal pemandu mabuk ni? Ya, betul. Apa tugas pembela sebenarnya dalam kes pemandu mabuk ni? Apa yang korang contribute? Sebenarnya kita cuba untuk membangkitkan perasaan rakyat supaya concern terhadap maruah mereka. Kalau dulu kita tengok ada seorang India, nama dia Kugan, ada isu di semasa dia diinterrogate oleh pihak berkuasa, meninggal. Beliau rendah satu negara. Ada satu tu mangsa nama dia Teo Beng Hock, konon diinterrogate oleh SPRM. Beliau rendah satu negara, padahal ia adalah satu nyawa. Tapi bayangkan, orang yang dilanggar mabuk mereka ini tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Beratus orang dah meninggal disebabkan oleh pemandu mabuk ni. Tapi apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, ataupun adakah di sana usaha untuk meningkatkan klausa undang-undang itu supaya pemandu mabuk ni lebih bertanggungjawab terhadap apa yang mereka buat? Mereka mendapat keseronokan, tapi yang orang lain yang mendapat kesengsaraan. So bagi kami benda itu tak adil bagi keseluruhan rakyat Malaysia. Dan kita tengok perspektif moral pun, semua agama tidak menyokong penganutnya untuk meminum arak, baik agama Hindu, Buddha, Kristian, Islam apatah lagi. Jadi mengapa kita hendak bawa ataupun kita hendak membiarkan perkara ini tanpa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Dan kalau kita tengok barat pun dia cuba untuk mengurangkan penggunaan alkohol dalam kalangan rakyatnya. Tapi kita gini, lain pula. Kita tengok ahli parlimen pula kali ni. Tadi saya tengok Padang Serai. Katanya kalau kita membiar atau kita tindakan terhadap pemandu mabuk dan sebagainya, ataupun kita mengharamkan industri arak dan sebagainya, dikuatiri oleh ramai ahli parlimen akan mengisap ganja pula.
Lebih kurang begitu dia punya kenyataan dia. Jadi kita we are moving backwards sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi ketamadunan manusiawi, dunia ni sendiri kita dah reject arak dah. Tapi we are still berada di tahap takut yang lama lah. So kita nak push rakyat supaya ada perspektif yang lebih luas, supaya lebih berani. Bukan apa, kadang-kadang ialah disebabkan oleh ignorance je. Ignorance oleh pihak berkuasa, ignorance daripada rakyat kita sendiri, menyebabkan perkara ini berlaku secara berluas. Yang paling tinggi saya pernah dengar ialah di Tawau, seorang wanita dia melanggar 4 orang mati. Dan dia dikenakan penjara 17 tahun. Itu yang paling berat. Tapi yang lain-lain tu denda RM5,000. Adakah nyawa kita ini semurah itu? Adakah nyawa kita semurah itu? Aku tak rasa ianya semurah itu. Sebab apa? Damage yang dilakukan apabila seorang itu meninggal dunia, jika itu adalah seorang breadwinner kepada family dia, orang yang mencari mata pencarian kepada keluarga tersebut akan jatuh miskin. Dan itu adalah maksudnya secara tiba-tiba keluarga tu daripada orang yang ada semua pendapatan dan sebagainya, bahagia, aman, damai, akhirnya anak-anak tiada ayah yang untuk mendapat kasih sayang, isteri tiada suami. Apa akan berlaku masa depan pada keluarga tersebut? Aku pergi berziarah dengan mangsa yang terbaru ni, yang diseret sampai 2 km kan, dia punya motor dia tu. Kakak yang kena seret motor saja ke dia? Motor je dia dah tercampak lah. Okay, go ahead. Tapi dia pun khawatir tentang masa depan keluarga tu. Maksudnya Balu rasa akak pun tak tahulah macam mana akak nak duduk rumah ni. Maksudnya mungkin nanti akak kena bayar sewa. Dia dah taklah bekerja. Dia wife dia tu buat kerja apa? Sebab macam masa tu dia hantar makanan ke apa? Dia hantar makanan. Keluarga tu lah meniaga catering. Catering. Catering pun bukan catering besar. Dia lah catering kecil-kecilan. Jadi suaminya ialah menghantar makanan kepada customer lah. Jadi apabila patah sebelah kaki keluarga tersebut, anak-anak bertanya, mana ayah datang kan tanya. So kau boleh merasai tak perasaan penderitaan mangsa tersebut, dan adakah mereka ni mendapat pembelaan yang sewajarnya? Jika nak bawa naik turun mahkamah, mereka ni tak ada duit. Mereka ni orang biasa. Yang melanggar diorang ni biasanya toke-toke. Ada satu tu toke ikan. Langgar mati seorang individu Muslim. Orang ni hebat-hebat, naik kereta hebat-hebat. Yang kenanya ialah orang masyarakat marhin. So siapakah yang nak membela mereka ini? Kalau kita mengambil sikap indah tak indah terhadap mangsa-mangsa ni, in the end boleh jadi ahli keluarga kita yang terkena dengan musibah ini. Betul. Macam ni Lokman nak tanya, bila kau cakap semua kebanyakannya mangsa tidak dapat pembelaan yang sesuai, okay? Pembelaan yang setimpal. Boleh tak just walk us through, especially untuk semua pendengar, apa ni pembelaan yang ada sekarang, hukuman yang ada sekarang, dan juga apa yang boleh didefinisikan sebagai hukuman atau pembelaan yang setimpal untuk mangsa. Boleh tak? Sebenarnya kita kalau boleh, pemandu mabuk ni dia dihukum mati lah. Itu yang sewajarnya. Kalau kita tengok Taiwan, Taiwan ni negara yelah, maksudnya tak ada agama dia macam tu je lah kan. Dia tak adalah se-Islamik ataupun ada klausa-klausa khas dalam perlembagaan mengatakan dia agama sekian-sekian. Tapi kita ni ada peruntukan Islam agama negara perkara 3. Jadi kita tidak mengangkat perkara tersebut. Kalau kita tengok orang yang mengambil dadah, ambil ganja biasa pun boleh dikenakan hukuman gantung. Itu ambil ganja bukannya memberi kesan yang kepada orang lain. Tapi ini arak ni
lebih 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 mendatangkan bencana yang lebih besar. Daripada arak, orang boleh hilang kawalan, akhirnya merogol. Pernah biasa kat Twitter dengar kan, drunk, lepas tu tiba-tiba ada seks buat apa, macam itulah apa yang berlaku. So jadi kita nak push bahawa adanya di sana usaha untuk memastikan hukuman yang lebih berat. Kalau boleh kita nak push kepada yang ekstrim, bahawa hukuman mati itu lebih baik lah, supaya sedangkan macam ni, kami sebagai NGO, kami ni melihat keadaan mangsa dan sebagainya. Kalau kita bagi satu desakan yang lembut, akhirnya kami akan dapat result yang bukan yang kami kehendaki. Lebih baiklah kami push perkara yang lebih ekstrim supaya nanti result ni itu ataupun hukuman yang akan dikenakan itu setimpal ataupun lebih berat berbanding apa yang kalau kami bagi desakan yang rendah. Itulah cara sudut pandang kami. Hang on, tak rasa tak nak kita main dengan ni. Hukuman bunuh bagi saya bukanlah satu benda yang ekstrim, okay, sebenarnya, sebab mati kan, nak tak nak kalau bapak kau kena langgar, bapak kau mati, tak ada, there is no way around it tau. Okay, tapi let us entertain a thought. Katakanlah orang kata kan, kalau kau hukum bunuh pun bukan boleh bawa balik orang yang dah mati hidup balik. Itu kadang-kadang ada one of the, orang kata macam more humane punya responses lah kepada death penalty. Ada tak komen untuk diorang ni, untuk yang macam yang naysayers untuk hukuman mati? Sebab memang aku tengok ada di luar sana, ada banyak argument yang akan cakap kan, kata kalau kau hukum mati orang tu pun, kita tak boleh bawa kita punya orang tersayang hidup balik. Mangsa lah. Mangsa kan. Tapi kita macam kita tahu memang itu je lah hukuman setimpal kan. Boleh tak komen kepada diorang yang ada argument macam ni? Bagi aku, orang yang cakap macam tu sebenarnya dia selfish lah. Dia tidak merasai penderitaan yang berada di pihak keluarga tu. Kalau keluarga tu reda, maksudnya kalau keluarga tu sendiri memaafkan, it's okay. Tapi kalau keluarga tu tak memaafkan, macam mana? Adakah dia nak tanggung pula keluarga tu? Kalau dia hanya sekadar kata ni apa semua tanpa tak ada sebarang usaha untuk membantu keluarga dia, maka bagi aku itu semua cakap-cakap kosong saja. Budak-budak ahli betat, macam itulah aku ingat. So dia hanya pandai bercakap je. Hanya pandai bercakap, tapi mereka tidak melaksanakan, mereka tidak turun ke ground. Mereka tidak membantu masyarakat dengan secara intensif. Kita yang gerakan Islam ataupun NGO ni lah yang sebenarnya yang membantu masyarakat. Cuma kita bukannya macam diorang, kita nak mempamerkan bahawa sekarang ni aku dah tolong di kumpulan ni. Kita tidak mempamerkan seperti itulah. Gitulah. Mungkin patut dipamerkan lah sekarang, sebab dah benda is getting out of hand. Maybe mempamerkan usaha tu macam dah jadi almost wajib kot, untuk tunjukkan yang kita memang tengah fighting, betul tak? Kehadapan memang kita mahu menggerakkan, kita mahu ketuk semua pintu rumah di Malaysia ni supaya betul serta bersama dengan kempen kita lah, kita akan mobilisasikan rakyat. Cuma keadaan sekarang ni mungkin tak sesuai disebabkan oleh coronavirus dan sebagainya, jadi kita tunggu keadaan itu menjadi lebih reda. Kita bukan untuk mencetuskan perbalahan antara kaum ke sebagainya. Kita menghormati cara hidup masyarakat. Itu kita clear. Islam, kita hormat macam mana masyarakat lain nak hidup, hiduplah cara. Sekejap, Lokman. Stuck sikit. Sekejap Okay, sekejap. Kita ambil masa untuk baca komen sekejap. Okay. Yus, nak ambil komen ni ke? Ada any comments yang menarik korang untuk direspon? Lokman muka tak center, kena tegang sikit. Okay. Man, aku nak tanya soalan kat kau. Hello? Kau dengar? Ni memang tak dengar ni. Man? Sekejap penonton. Sekejap, Lokman dengar?
Assalamualaikum, Norman. Ke reconnecting. Macam mana Yus? Alamak. Dia masuk balik ni. Sekejap lagi Lokman akan join balik. Kita tak adalah nak drop ni. Tapi macam kita cakap tadi, by the way bagi semua yang sedang menonton, saya ulang lagi sekali kan, ada soalan just komen je terus kan, supaya Lokman boleh terus tengok and address soalan korang. Dan juga bagi siapa yang baru masuk, silalah follow kami punya podcast Sembang Kencang. Sila like Facebook page kami dan juga subscribe di Spotify. Okay. Alright, Lokman is back. Aku rasa handphone aku ni kena hack ke ataupun wifi aku kena hack ke. Aku tak tahu lah. Kena hack. Okay, so maksudnya tadi aku cakap kita tak pernah pun nak menghalang cara hidup, gaya hidup masyarakat ataupun komuniti lain kat Malaysia ni. Kita hidup sama-sama sebagai rakyat, hiduplah sebaiknya mungkin berdasarkan dan mengikut perlembagaan kita. Tapi apabila keadaan semakin teruk macam ni, berapa lama kita boleh bertahan? Berapa lama kita boleh bersabar? Dan adakah komuniti lain berfikir dalam kerangka keterbelakang? Bahawa dunia dah kembali ke zaman moden, dah kembali ke dah rasional. Bahawa arak ini adalah ibu segala kejahatan. Mengapakah komuniti lain ataupun bangsa kita tidak berganjak lagi? Malangnya kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang untuk menolak arak ni tidak lahir daripada kepimpinan-kepimpinan kita. Baik mereka ni kepimpinan agama ke, kepimpinan parti ke, mereka seolah-olah bersetuju bahawa biarlah perkara ini berlaku. Betapa tidak bergunanya kepimpinan yang seperti itulah. Ada banyak yang kita boleh tonjolkan lah. Man, pasal Foodpanda ni, satu benda bila COVID ni kan, kenapa kita banyak dengar kes-kes pasal Foodpanda ni sebab dah banyak orang jadi rider kan bila COVID. Betul. Is this maknanya kalau kita tengok pun bila COVID ni jadi widespread, dia menyebabkan orang terpaksa adapt lah dengan teknologi kan. Is this something yang kau nampak berlaku secara widespread antara usahawan-usahawan Melayu ataupun macam mana dalam in part of adapting teknologi, ataupun adakah kita ni memang terkebelakang sampai ke tahap bila kita tak adapt tu habis kita punya business memang habis lah after COVID ni. Adaptation tu memang kita perlulah, memang perlu berlaku lah. Cuma masalahnya sekarang kita perlu tahu orang Melayu di sektor mana. Kalau di sektor servis, adaptation teknologi tu harus macam aku nak ajar orang berenang ke ataupun nak menyelam ke sebagainya, aku nak pakai robot drone yang macam mana, aku pun tak nampak lagi apakah yang candidate yang paling sesuai, melainkan dia adalah human being. So kita kena tengok sektor manakah orang Melayu ataupun peniaga-peniaga kita ini berada, supaya kita boleh integratekan mereka. Tak semua servis online, ada setengah-setengah servis je lah benda tu. Okay, kita balik kepada bisnes tadi Okay, sekarang ni macam kita cakap kan, bukan semua company maintain afloat kan kat dalam swimming pool ni. Okay, sorry pun. Okay, tapi Sempat lagi kau. Bila dah habis PKP apa semua kan, dan bukan semua orang boleh start balik buka bisnes tau. Jadi Betul. Macam mana boleh tak bagi fokus sikit pasal benda tu. Macam bisnes ni tak buka balik tau. Dia macam once you close tau. Tak, the possibility of dan close business ni nak buka balik sangat, aku tak berapa optimis lah. Boleh tak komen pasal benda tu sikit? Macam yang dah karam ni, apa nak buat dengan dia orang ni? Ais, aku beritahu kau tadi, this is crisis. There will be a winner and loser. Yes. So loser ni ialah macam mana kita nak buat. Tapi di situ ada
inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan, kita cuba perlu pastikan bahawa mereka ini mendapat inisiatif tersebut. Jika mereka tidak mendapat inisiatif tersebut dan ianya dibolot oleh jerung company-company besar ataupun jerung-jerung dalam ekonomi, akhirnya itulah yang akan menyebabkan jurang ekonomi. Yang kaya akan jadi kaya, yang miskin akan bertambah miskin, dan kita tak ada middle class yang mampu untuk mengimbangi antara kelas ni. So pada pandangan aku, memang ada golongan yang akan sengsara, confirm. Itu memang ada golongan yang sengsara. Cuma di sini apabila mereka nak bounce back, ini adalah tanggungjawab semua orang. Mereka jual, katakan let's say jual apa, meatball ke ataupun jual makanan-makanan yang mampu untuk bagi mereka cash. Semua orang kena support. Ini adalah tanggungjawab komuniti, tanggungjawab semua orang. Dia sekeliling tu, komuniti tu perlu support dia supaya dia sustain. Sampailah keadaan reda, dia boleh kembali balik kepada bisnes dia yang asal. Itulah pandangan aku. Okay, bila kau cakap apa ni kan, itu merupakan satu call to action kepada semua pengguna tau. Tapi ini adalah satu dilema untuk kita pengguna juga. Pengguna sekarang ni, kita stuck dalam dilema antara macam, satu, kau nak simpan duit. Kedua, kau nak kena spend untuk bisnes-bisnes kecil. Macam mana sebagai pengguna pula kita nak handle it's quite a dilema juga tau. Kita nak spend tapi kita rasa macam aku pun nak kena simpan duit aku kak. Sebenarnya bila aku tengok mentaliti orang kita dalam berbelanja, orang kita ni tak menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa depan. Katakan mereka ni dapat duit extra cash. Contoh kan, mereka ni bayar loan rumah, lepas tu mereka dapat moratorium pinjaman kereta lagi. Alamak. Tegak sedap ni. Tak payah bil ni. Wan, jap Wan. Stuck sikit. Loman kena repeat balik dalam berapa saat ni? Saat. Tapi malangnya Loman, kena ni balik dia macam dalam last 10 second tu stuck ni. Hello, sekarang okey. Sekarang okey lah. Okey. Dekat mana tadi aku pun dah lupa lah. Moratorium kau cakap tadi. Yes. Extra cash yang kita ada semua. Dia orang ada extra cash dalam 1,000 lebih dan sebagainya. Tapi kau tengok apakah yang mereka beli sebenarnya? Masyarakat kita. Dia beli barang-barang perabot, dia beli kelengkapan rumah. Yelah, maksudnya duduk kat rumah kan, mereka nak selesa kan, sebagainya. Tapi the most important is sebenarnya ialah mengalirkan ekonomi itu kepada peniaga-peniaga kecil. Itulah sebenarnya lebih aula lah. Benda itu berbanding kita beli barang-barang yang Hello? Ya? Dengar. Hello? Dengar? Dengar. Loman, kami dengar. Teruskan, Loman. Ataupun kita Loman? Sekejap Okay geng, jom kita baca komen sekejap sementara kita tunggu Lokman back on air. Okay, Suhail Sufian. Di sudut kerajaan kena ada inisiatif di luar pemikiran perniagaan SME, tapi membina industri pertanian yang membuka kepada kehidupan sederhana di kawasan kos hidup rendah. Majoriti masyarakat sepanjang zaman bukan bekerja sebagai peniaga, tapi lapis besar masyarakat hakikatnya mampu menjadi muajir, pekerja lah. Okay. Import makanan sebanyak 32.4 bilion adalah sebuah industri yang perlu dilihat semula. Bina konsep kemandirian industri pertanian, pembikinan makanan. Kemudian, baru tengok sektor lain. Oh, baru tengok sektor lain. Okay, aku tak nampak dekat situ. Alamak. Ini nak kena ni. So, Suhail, kalau dengar boleh reply dalam komen sekali ya. Maksudnya, peniaga ni, point saudara sekarang ni adalah
peniaga bukanlah yang banyak sekarang, yang kebanyakannya kita adalah actually pekerja, betul? Dan juga macam import makanan sebanyak 324 bilion adalah satu industri yang perlu dilihat semula. So sekarang ni macam mana kita belum Basically yang aku faham dia is bila tengok sekarang ni macam especially bila ada border shutdown. Sekarang ni kan kita ada border shutdown kan. So kita punya impact ialah pada import export lah. So how do we macam ni kita nak kembalikan mindset kita ni supaya jadi producer dan kita yang jual, kita yang instead of kita ambil daripada orang je kan, kita bergantung pada orang lain kan. Then first of all kita kena gerakkan semua orang luar ada tanah. Ada kan? Semua kat KL tak ada tanah apa-apa. Okay, Lokman. Yo. Okay, you're back on ni Okay, Lokman, sementara tadi kita tunggu korang tadi. Kau kejap kena hack ni. Kena pasang ada soalan best kat ni. Soalan berat ni. Cuba Apa baca daripada Suhail Sufian ni. On mindset. Dia kata pasal mindset producer. Apa kau punya opinion pasal mindset producer? Adakah sekarang ni a lot of usahawan kita ni mindset dia nak jadi orang tengah ataupun nak jadi nak bekerja pada peniaga ataupun macam mana? Betul. Even macam supply chain kita ni, adakah orang Melayu banyak bergantung pada, ada banyak tak orang Melayu yang jadi wholesaler, pemborong? Tak banyak. Itu realiti yang kita kena pegang lah. Tapi pada pandangan aku, krisis COVID ni adalah satu rahmah juga pada kita. Dia menyebabkan orang Melayu berfikir luar kotak. Macam mana nak cari profit yang lebih besar. Macam mana untuk generate income. Akhirnya orang Melayu kita, dia apabila ditekan, dia cuba hidup dalam suasana kreatif. Akhirnya kita tengok sekarang ni, orang yang dulu tak berniaga pun akhirnya dah mula berniaga. Orang yang dulu tak ada simpanan, tidak buat apa-apa dengan simpanan, mereka dah mula untuk bermain saham. So ini ada satu perkembangan yang blessing in disguise sebenarnya. Di sebalik kesusahan yang kita hadapi, sebenarnya sedikit sebanyak dia mengubah paradigma orang Melayu kita untuk pergi lebih jauh. Dulu masa aku mula-mula nak berniaga tak ada dulu sangat. Ada dalam 3-4 tahun yang lepas lah. Ya, Lokman umur berapa, Man? Umur aku muda lagi. Tapi taklah semuda korang, tua sikit lah. Dia tua setahun mana kita. Oh ya. Dulu perspektif orang terhadap peniaga ni macam ada masa depan ke? Ada boleh go ke? Tapi sekarang tak. Sekarang ni orang merasakan bahawa perniagaan ni adalah lebih baik berbanding orang-orang yang tidak buat apa-apa ataupun menganggur. So kita dah ubah, kita dah shift paradigma kita bahawa kita harus sedar peluang pekerjaan sangat terhad. Jadi nak tak nak perlunya satu inisiatif ataupun perlunya ataupun graduan-graduan baru ni keluar daripada norma kebiasaan mereka dan akhirnya jadi usahawan. Itu adalah lebih baik daripada mereka duduk saja ataupun pekerja-pekerja pun merasakan bahawa kita ada income gap yang sangat besar antara owner business dan juga pekerja. So lama kelamaan orang yang bekerja merasakan bahawa mereka perlu bergerak dalam tangga-tangga kehidupan mereka. Sebab apa? Komitmen mereka bertambah. Anak bertambah, kena beli rumah, kereta kejap rosak, macam-macam komitmen lain. Justru itu, jalan yang paling mudah untuk mereka keluar daripada masalah itu ataupun dilema itu ialah dengan berniaga. Ini kita tengok dalam grup komuniti Bandar Baru Bangi. Hampir setiap minit ataupun setiap 15 minit ada orang post tentang servis-servis yang mereka laksanakan. Which is bagi aku itu satu perkembangan yang positif yang perlu dilihat. Namun dia ada satu aspek yang patut kita lihat.
perubahan pemikiran ni berlaku di bandar. Jadi aku agak bimbang bagaimana pula mindset ini di luar bandar. Di luar bandar orang masih lagi berkata kerjalah dengan kerajaan, kerja ataupun begitulah. In the end, melihat kerajaan adalah sebagai satu solusi hidup bagi mereka. Sedangkan perspektif kehidupan ni luas dan kita tak boleh nak tuju pada satu saja. Ibarat kita nak memanah ataupun memburu. Memburu ni tak boleh ada satu anak panah je. Kita perlu ada 10 anak panah memastikan haiwan yang kita nak buru tu kita dapat. Allahuakbar. Okay, sekarang kita ada Lokman, sekejap pause sekejap. Kita ada seorang komentar sekarang yang tegar sekarang ni. Komentar tegar. Suhail Sufian sekarang dia kata kan. Dia kata tak juga, bukan sebab let's start daripada ni. Kerajaan tu. Cakap kerajaan yang kena mainkan peranan memacu industri pada tahap individu. Kan? Masih benda yang terpencil. Majoriti penduduk dunia sama ada Melayu atau bukan hidup bekerja sebagai pekerja. Dia essentially rasa Suhail nak cakap yang kerajaan yang mainkan lebih peranan. So sekarang ni kerajaan tak cukup main peranan ke? Macam mana komen-komen kepada entrepreneurs? Bagi aku sebenarnya akses yang kerajaan bagi sebenarnya dah cukup besar. Ada MDEC, adanya matrik kalau nak berdagang di luar, adanya MITI. Sebenarnya the problem is kebanyakan usahawan tidak tahu macam manakah channel-channel yang boleh membantu mereka pergi ke depan. Contoh aku ambil InScan, Institusi Usahawan Negara. Menyediakan latihan kelas A. Kalau kau nak pergi latihan tu, di luar kau kena bayar dekat beribu-ribu ringgit. Tapi InScan ni ada sekali training RM200, RM150. Cuma masalahnya ialah berlakunya bottleneck. Sebab apa? Dia cuma bagi kuota yang sedikit sahaja berbanding usahawan-usahawan kita yang ramai ini. So di situ kita perlu ada sedikit pembaikan dekat situlah. Kerana kita dapat lihat dari masa ke semasa demand untuk menjadi usahawan itu tinggi sebenarnya. Cuba akses untuk mendapatkan latihan ataupun untuk mengenali agensi-agensi tertentu itu sangat terhad. Aku nak tanya pasal budaya bisnes lah. Aku rasa even di kalangan student yang cemerlang, kita bergaul dengan student yang ada scholarship semua, bisnes ni bukan something yang orang galakkan tau. Even di kalangan orang yang memang dah berpendidikan. Kenapa Kenapa benda tu berlaku? Memang kalau kita fikir macam startup culture kan dekat US kan, memang it's very encouraged untuk kau start a company. Tapi somehow dekat Malaysia ni orang yang dia punya mindset is kau kena belajar pandai, jadi berpendidikan supaya kau kerja. Dia bukannya mindset kau jadi pendidikan untuk kau start a new business. Kenapa benda tu jadi, Man? Aku pun tak faham sebenarnya. Segan ke apa benda aku tak faham. Memang. Bagi aku orang kita complacent. Dia selesa dengan dia selesa dengan keadaan yang sedia ada. Dia selesa tentang tak tahulah ni pandangan aku dia selesa dengan hak-hak yang dia ada mungkin. Dia selesa dengan bentuk-bentuk bantuan yang dia boleh dapat. Menyebabkan contoh, aku ambil contoh nak belajar dekat universiti. Sedangkan ada orang tak layak pun untuk belajar di universiti. Sepatutnya kita lebih fokus kepada teknikal, ada teknikal. Tapi kita nak lahirkan ramai graduan. Akhirnya kita ambil je orang yang tak layak pun bersama belajar juga kat universiti. So akhirnya dia melahirkan mentality bahawa in the end kena jadi white collar punya workers lah, kerja dalam office, pejabat, main komputer, lepas tu cakap bilion-bilion kan, si mana yang kita tengok dekat drama-drama TV lah. Sedikit sebanyak bagi aku itu adalah satu polisi kerajaan yang kurang tepat lah. Sepatutnya kita perlu memperhalusi
kita punya dasar pendidikan kita supaya lebih banyak kepada aliran teknikal. Tak semestinya white collar tu menjaminkan pekerjaan yang lebih lumayan. Blue collar tu sekarang ni lebih lumayan tau. Maksudnya buat elektrik ke Welding. plumbing, welding sebagainya. Itu lebih bermanfaat kepada orang kita skills. Satu skills. Itu kalau boleh kita boleh keutarakan supaya beli-beli di sana mempunyai skill set yang tertentu lah. Supaya dia ada batang pancing. Dia tidaklah mengharapkan dapat ikan je kan. Betul. Sekejap tengok komen Farah Syaibah, dia kata I don't know lah tempat lain macam mana, but back then memang dah ada banyak program yang suruh kita jadi usahawan. Ya, betul. Mungkin sebab pihak you sendiri risau, yelah, biotech, true lah. Okay, kita orang sebagai ni pernah pergi at least 3 kursus keusahawanan masa ikut UiA. Mungkin kita je yang tak perasan sebab tak minat. How about other universities? I don't know, use maybe Michigan memang obviously they'll talk about ni kan. Aku dulu School of Management dan memang banyak startup punya. Aku sendiri pernah kerja dengan startup project lah, bukanlah kerja sangat, bukan dapat gaji pun. Dan culture kat US memang budak-budak look forward lah untuk buat startup, untuk create a new company, and that's very normal. Bukanlah semua orang buat benda tu kan, tapi semangat tu ada lah, especially kalau kau pergi School of Business, kau join banyak business plan competition dan sebagainya kan. Tapi aku tak tahulah, aku tak boleh nak compare lah kat Malaysia macam mana, tapi that's how it is kat US lah. So aku tak tahu kau punya pengalaman macam mana Haiz, kau dulu UiA kan. Aku rasa macam memang betul, memang aku rasa any university sekarang itu jadi that buzzword lah untuk semua orang untuk cakap start a business semua kan. Tapi macam Nazrin cakap kan, aku rasa lebih kepada tak nak ambil risiko and play safe. Okay, here's the thing. Bila kita nak start business kan, there's different types of business. Okay, business ni ada yang perlukan capital banyak upfront, ada yang capital low upfront kan. So dalam masa COVID ni daripada usahawan, korang berdua memang sekarang ni teknik usahawan. So boleh tak suggestkan beberapa sektor yang patut kita masuk tau? Is it e-learning? Is it programming? Is it making Tableau punya tables? Go ahead. Kita nak dengar daripada yang ni. Yang korang yang sebagai business owners ni, apa sektor aku ni tak adalah business owner sangat. Sorry. Aku jual part time je kot. Tak apa, go ahead sama-sama. Man, sila Man. Sektor orang kena masuk. Kita kena tahu realiti sekarang. Realiti sekarang ni ialah kita berdepan dengan krisis. Krisis ni, kau hidup pun kau dah bagus dah. Mengambil kata-kata Jack Ma, daripada Cina ambil jauh. Jack Ma kata kalau keadaan ni, kalau kau buat, kau dapat hidup pun itu lebih dah bagus dah sebenarnya. Sebab apa? Ramai orang bungkus disebabkan oleh ketidaktentuan pasaran yang ada sekarang ni lah. So kalau kau nak cakap nak fokus pada satu industri ataupun satu bidang saja, sebenarnya kita tak boleh nak bagi jawapan tu. Dan sebenarnya kalau kita lihat data, orang kita banyak melakukan bisnes service type. So itu mungkin itu secara umum. Tapi what type of service tu mungkin kita kena go deep lagi lah data tu. Go ahead, you sebenarnya tak ni sebab in terms of macam sektor, orang semua tengah fikir aku tak rasa semua orang macam tengah duduk diam je semua orang bila dia tengah drive kereta, ada terfikir aku patut start business ni, aku patut start business tu. Boleh tak macam suggestion get sebab kan semua orang yang tengah fikir, bukan semua orang tak fikir tau, cuma macam apa aku nak masuk sekarang ni. Aku baru terfikir tadi, kau tahu tak, sekarang ni surau nak buka kan, kau jual sejadah tu. Habis kapet sejadah kau nak campak mana? Sekarang kan mesti dia buat SOP kau kena bawa sejadah sendiri kan. Semua orang sekarang nak cari sejadah kecil. So kalau kau jual confirm laku. Seminggu ni lah. Seminggu ni lah. Macam jual kuih raya tengah-tengah raya kan.
Geng, Is it US? meniaga memang mudah. Maksudnya nak startup tu memang mudah. Tapi sustainability itu satu perkara yang lain. So kita kena ada right business model supaya kita boleh tahu sustainability tu macam mana. Kalau tak kan, dia memang jenis, ada orang jenis hit and run. Pergi buat, lepas tu tak dapat untung, so dia dah tak buat dah. Adakah kita nak macam tu? Tapi bagi aku suka tengok orang Cina. Orang Cina meniaga bagus. Dia ada kedai basikal. Kedai basikal tu, dia bertahan berpuluh-puluh tahun dia bertahan. Kalau dia ada kedai kunci, dia bertahan, habis dia wariskan kepada anak dia dapat buat kunci kereta pula, macam-macam. Exactly. So that's the culture yang kita kena inherit ataupun kita kena wariskan kepada ahli keluarga kita. Kalau kita berniaga untuk lama, kita berniaga untuk sustainability. Kita bukan untuk short kita rasa ada demand. Contoh aku tengok demand. Contoh macam dulu orang nak jual sanitizer. Rasa macam ada demand. Hello? Dengar ke? Ya. So rasa macam ada demand. Tapi bila lama kelamaan tak ada orang beli lah. So kita kena berfikir panjang lah. Kita kena re-strategize. Tapi dalam niaga biasa saja ubah-ubah. Maksudnya berlaku adaptation betul. Aku ada soalan best ni, Ais. Kita pernah sembang pasal Andrew Yang kan. So aku rasa ni soalan ni sesuai untuk Luqman. Sekarang ni contoh kat US, discussion over technology taking over people's jobs ni dah jadi prevalent dah. Macam very famous. Tapi dekat Malaysia aku tak dengar. Kau rasa benda ni akan berlaku tak? Teknologi menyebabkan orang ramai jobless sebab cashier kena replace dengan komputer, automation, and especially dengan COVID kan, semua nak berhati-hati. So kalau boleh nak minimize human interaction. Is this something yang akan berlaku di Malaysia pretty soon ataupun macam mana, Man? Aku rasa perubahan teknologi itu akan berlaku di Malaysia. Cuma pihak kerajaan perlu melihat sektor ataupun bahagian mana yang perlukan automation tu. Kalau dia melibatkan pekerja asing, maka aku sangat bersetujulah benda tu. Tapi kalau dia melibatkan orang tempatan, maka itu tak bagus. So maksudnya ekonomi tu tidak memberi kesan kepada masyarakat dalam negara lah. Gitulah pandangan aku. Tapi susah kan nak cakap sebab automation ni katakanlah once benda tu datang dia tak datang macam, aku tak rasa dia akan datang sikit-sikit tau. Dia akan datang macam satu lambungan ombak tau, kena kan. So masa tu macam kau pekerja asing ke, kau pekerja lokal, kau akan kena. So itu yang aku rasa macam you sebut pasal Andrew Yang punya policy sedia. So by that time kerajaan rasa mampu nak untuk implement policy agak-agak ini memang totally out of the blue punya question. Boleh ke kerajaan nak implement polisi di mana dia akan kena minta robot tax daripada company ni? Logik tak benda tu? Kita nak kena minta UBI. Aku bukan pihak kerajaan lah. Kalau aku pihak kerajaan, aku dalam Perikatan Nasional lah sekarang ni. Tapi kita tak boleh nak ignorance lah tentang what will happen in future. Kita kena bersedia bahawa fourth revolution industrial tu memang akan berlaku. Okay, Sil, terima kasih Tuan Suhail Sufian ni. Dia kata culture tu luar bandar kuat je kalau yang berniaga So dia kata contrary kepada apa yang kau cakap tadi, dia kata bila kau cakap kesedaran tu datang daripada ni. So actually Suhail kata culture luar bandar yang lagi kuat niaga. Technically betul tak? Sebab diorang yang akan mengeluarkan hasil daripada tanah dia orang dan jual kepada ni, betul tak? Bergantung pada lokaliti lah kot. Aku rasa benda tu. Suhail aku tak tahu dia daripada kampung mana lah. Mungkin kampung dia semua mungkin usahawan lah kot. Ya, betul. Tapi kalau kau duduk dekat Bangi ni,
Kau boleh agak setiap jalan tu mesti ada satu industri ataupun perniagaan yang ada orang jalankan. Betul, jiran aku Purple Print. Ha. Apa buat printing. Kita boleh Okay, guys. nampak. Jap. Sebab actually aku dapat banyak PM yang minta cakap pasal bring Lokman back to drunk drivers ni. Okay. Actually diorang macam cakap ada PM lah, dia kata minta kan. Macam boleh tak kita balik kepada drunk drivers ni. Okay. Apa lagi moving forward tadi disebabkan dengan okay, nak tanya Fimia. Disebabkan COVID menyebabkan tindakan undang-undang jadi lambat tak? Ataupun jadi makin complicated kepada ni? Semasa PKP memang mahkamah pun tak boleh nak menjalankan aktiviti. Tapi lepas habisnya tu dah boleh dah berjalan seperti biasa. Kalau tak macam mana rider Foodpanda tu boleh dikenakan tindakan mahkamah. Oh, panas tu dengar. Cuma cepat atau lambat kes ini dihandle lah bergantung kepada macam mana penyusunan kes tu lah dekat mahkamah. Kalau mahkamah banyak dia punya birokrasi dia apa semua. So banyak lagi kes-kes yang nak ni, so dia kena ikut dia punya date dia lah. Tapi tak lama pun. Contoh macam kes arak yang baru-baru ni, dalam 7 tak salah aku, dia punya kes dia akan disebutkan di mahkamah. So kami akan berkumpul di mahkamah untuk memberi sokongan kepada keluarga mangsa. Okay, ni soalan hot button sikit perlukah kita sebagai should we all come into solidarity kepada mangsa-mangsa drunk drivers ni, macam semua orang tengah berkumpul for Black Lives Matter untuk George Floyd kat sana. Benda tu perlu ke untuk kita nak give the government a piece of our mind? Pressure. Macam mana? Apa komen untuk benda tu? Bagi aku ni adalah satu gerakan ketamadunan. Kita tidak mahu untuk berada dalam kepompong masyarakat lama yang tidak uncivilized. Jadi way forward untuk negara kita sebagai satu peradaban, kita perlu menghindarkan perkara-perkara mudarat yang menjadi persoalan kepada rakyat. Mudaratnya kecil je, iaitu minum arak. Itu kita mahu ketatkan undang-undang minum arak saja. Tapi kalau benda ini dipandang remeh oleh pihak kerajaan, oleh kepimpinan negara, maka macam-macam boleh berlaku. Contoh macam aku cakap tadi, lepas minum arak, merogol orang. Lepas merogol orang, kalaulah merogol itu daripada bangsa-bangsa tertentu, wallahu alam, kita nak cakap ni, boleh jadi ialah pencetus persisian kaum yang sangat besar. Dan akhirnya kita akan jadi si mana Amerika Syarikat pada sekarang ini, iaitu warga antara kaum mereka lah. Dan kita tak nak, sebelum ni kita tak nak benda tu berlaku. Kita tak mahu terjerumus kepada permasalahan yang sedemikian rupa. Aku ambil contoh senang je, macam kes arwah Adib. Okay. Betapa kecohnya negara pada waktu ketika itu. Dah orang anggap benda ni adalah perkara yang berkaitan dengan racial, dengan dengan keadaan kerajaan pada waktu ketika itulah pula ada macam-macam pihak-pihak tangan belakang lah. Wallahu alam, aku tak tahu benda tu macam mana. Tapi kita tak nak benda tu berlaku untuk kes arak ini. Sebab apa? Masalah perpaduan kaum kat Malaysia ni hanya perlukan spark saja. Ianya sebiji macam di US. Macam mana George Floyd tu, kan, dia orang biasa je. Layman, he's nothing, man. Kan? So dia orang kulit hitam biasa saja. Tiba-tiba rakyat semua bangkit melawan penindasan apa yang berlaku. Tak mustahil negara kita pun boleh jadi yang macam tu. Kalau kita masih kekal dalam keadaan seperti ini, tidak mengambil berat terhadap permasalahan yang berlaku, tidak mengambil tindakan yang tegas, pihak pemerintah pun masih lagi sibuk berpolitik dan sebagainya,
maka tidak mustahil perkara sendi akan berlaku lah. Aku nak tanya soalan. Macam pasal arak ni, aku rasa aku pun dah separuh hilang harapan lah, sebab kita faham realiti yang macam isu arak ni is not just about politician nak buat polisi kan, mengharamkan arak, tapi ada tycoon arak kat belakang tu yang influence, yang menyebabkan policy makers takut nak buat polisi. Dan kita pun as rakyat kita tahu macam penat-penat aku bantah, tapi at least these big companies dia orang juga yang kawal kan. So apa sebenarnya way forward supaya kita boleh betul-betul push policy makers ni sampai ke tahap tycoon arak ni semua dia orang boleh terduduk lah, senang cerita kan. Aku tak nampak lah sekarang ni. Aku rasa macam dia orang too powerful. Faham tak? Sebenarnya yang kita boleh buat ialah dengan menamatkan rejim pemerintahan. Ahli politik yang lama-lama ni 60 tahun ke atas ni kita minta mereka berundur saja. Sebab apa? Semakin lama mereka ni berada dalam sistem politik, mereka semakin mahir untuk dalam power grab tersebut. Kita lihatlah, maksudnya apa yang berlaku, pertukaran kerajaan dan sebagainya, dan mastermind tu ialah orang yang paling senior pun dalam kerajaan. So nak tak nak kita perlu push kepada suara generasi baru, anak muda ke depan, dan setiap parti kita perlu push at least 30% daripada seat parlimen itu yang bertanding mesti bawah 30. Dengan cara itu aku rasa kita mampu membawa suara akar ubi yang lebih baik dan kita mengubah sistem sebenarnya. Sebab apa? Dia perlu masa untuk configure industrial. Dia macam apa dekat, tapi kita tak seteruk macam mereka lah. Macam mereka dia ada military industrial complex. Kalau dia stop bagi fund kepada kepada kilang-kilang senjata, akhirnya rakyat tak ada kerja. Dia berbeza dengan Malaysia. Malaysia ni masalahnya sekarang tycoon ni lah pula yang mendanai politik kita. Tapi wallahualam benda tu perlu dibuktikan dengan lebih konkret lah, sebab yalah, kita tak tahu, mana tahu dia menabung sejak kecil ke kan, ataupun dia mendapat allowance pinggan mangkuk ke. Pinggan mangkuk. Ya, tapi macam cadangan untuk kita dapatkan yang young politicians, tapi who's to say young politicians will not be backing up diorang ni juga sebab young politicians juga kita ada banyak right wing dan left wing juga dalam kita punya youth politicians ni juga kan. So susah agak nak cakap bila kita replace dengan a new set of politicians di mana diorang boleh mengubah benda ni dengan segera, betul tak? Macam mana? Aku lebih prefer kalau macam kita tengok DG Hisham. Okay. DG Hisham kata kalau kerajaan bertukar sekalipun, dia tidak akan mengubah fokus KKM dalam memerangi COVID. That is the highest integrity penjawat awam. Dia tak kisah pun siapa, sebab dia serve dia kepada yang di Tuan Agong. Kerajaan ini adalah milik yang di Tuan Agong. Itulah yang sebenarnya in the end kita perlu tahu rakyat ni, ahli politik ni tidak memberi apa-apa makna pun dalam kehidupan kita. Itu aku punya pandangan lah. Yalah, masalahnya sekarang ni isu berlambak, masalah berlambak, tapi dia tambah lagi dengan masalah-masalah remeh-temeh mereka. Nak kuasa lah, nak berebut sana sini lah. Kita pening. Kita memikirkan tentang masa depan negara ni. Anak muda perlu ada kerja. Graduan baru perlu ada kerja. Orang yang kena masa COVID perlukan kehidupan baru. Tapi apakah solusi-solusi yang dilontarkan? So far bagi aku performance at the moment alhamdulillah bagus. Memang bagus, on par lah dia punya cara dia, macam mana kerajaan urus handle persepsi masyarakat, boleh bagi suggestion kepada stimulus ekonomi, very good. Tapi kita sering kali diacah
kami ada apa, majority dalam parlimen. Kami ada ni undi-undi sekian-sekian dalam parlimen, dan benda tu menyebabkan uncertainty yang sangat besar, menyebabkan orang rasa ragu-ragu boleh bertahan atau tidak boleh bertahan. Betul, it's just a bad time untuk politician bersuara lah sekarang. Memang apa dia orang cakap memang buat sakit hati rakyat kan. Kau selesaikan masalah rakyat. Tak kisahlah kau pembangkang ke, kau kerajaan ke, kalau kau selesaikan masalah rakyat, dan kau akan mendapat tempat di hati kami. Itu sebab aku suka berjuang dalam NGO. Maksudnya aku bebas untuk berkata tentang kepentingan masyarakat awam. Kita tidak mengukuri mana-mana pihak. Kita bukannya ada kepentingan politik ke, kita nak jadi orang apa, nak jadi Perdana Menteri ke, YB ke sebagainya kan. Kita tak ada cita-cita. Tapi korang YB dah Luqman. Aku lah jauh sekali lah daripada pemikiran yang macam tu. Sebab apa kita perlu bantu orang-orang yang dalam kesusahan. Ramai lagi orang yang memerlukan bantuan. Aku suka kalau macam masyarakat kita ni, kita tengok macam Abid Liu. Kita tengok macam dia problem solving. Kita tengok macam Lando. Walaupun Lando ni kurang ajar, dia punya maksudnya kuat maki lah. Kurang maki, kurang adab dan sebagainya. Tapi adakah dia menyelesaikan masalah? Dia selesaikan masalah yang tidak boleh diselesaikan oleh JKR bertahun-tahun lamanya. So kita kena move forward orang-orang yang menjadi problem solving, bukannya menjadi problem maker. Problem maker ni terlalu banyak lah. Okay, bagi kau macam mana kau punya komen pasal Malaysian sekarang ni, cukup ke penglibatan kita sebagai masyarakat dalam NGO ni? Ke masih banyak lagi kepincangan? Sebenarnya kita tak boleh hidup untuk diri kita je. Kalau masa untuk kita hidup untuk diri kita ni dah berlalu dah. Sekarang ni ialah masa untuk we get together. Kita kena bersama-sama untuk bantu masyarakat. Sebab apa? Untuk keluarkan semua orang daripada krisis ni, dia bukan usaha aku, dia bukan usaha korang, dia perlukan semua orang dalam negara ini. Kita kena saling bantu-membantu, bahu-membahu, kan? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Terbalik dah aku sekarang ni. Tapi itulah keadaannya, kawan-kawan. Geng. Kalau kita maksudnya masih lagi bersikap sendirian, bahawa kita nak simpan, kita hanya fikirkan diri kita je tanpa membantu orang lain, maka selama-lamanya kita tidak akan bergerak maju ke hadapan. Sebab apa? Ekonomi bukan berasaskan peribadi. Ekonomi berasaskan komuniti, masyarakat setempat. Dia adalah sebuah ekosistem. Kita tak boleh keluar daripada kemelesian ekonomi kalau kita hanya fikirkan diri kita sahaja. Itulah aku punya view. Jadi nak tak nak, masyarakat perlu ada anjakan paradigma. We need to get together and know each other. Otherwise memang kita akan terperangkap dalam situasi ni sampai bila-bila. Bank Dunia meramalkan bahawa dunia ni akan mengalami kemelesian kecuali dua negara saja, iaitu India dan juga China. Dua ni saja yang akan mengalami pertumbuhan positif dari sudut ekonomi. Yang lain semua akan menguncup. Malaysia menyasarkan kemunculan negatif 0.3 kepada 0.5 positif 0.5. Huge dip. Berat betul lah. Tapi macam mana? Okay, kita mungkin dah sampai dah dekat sejam setengah punya mark. Luqman, boleh tak macam direct call to actions, okay? Apa yang orang yang ada sederhana income and ada duit sekian-sekian, what they should do? Apa orang yang should they spend, and ataupun orang yang ada duit lebih ni patut start business, ataupun orang yang tak ada duit macam mana dia nak handle? Boleh tak macam kau bagi sikit spesifik advice kepada tangga-tangga ekonomi masyarakat ni? Okay. So start the lowest ke, up to you. Okay, saudaraku, rakyat Malaysia saya keseluruhan. Ni kita buatkan satu Malaysia ni. Yes. Okay. Kita kena berbelanja. Sebab apa? Ekonomi baru nak restart. Ekonomi baru nak bermula pada 10 hari bulan. Ada sektor-sektor yang baru dibuka.
sektor pelancongan terutamanya, sektor ada barbershop baru nak buka, ada certain industri yang baru diangkat beban dia daripada PKP ni lah. Jadi nak tak nak rakyat Malaysia perlu keluar berbelanja supaya ada berlakunya kitaran ekonomi tu. Kalaulah kita ni hanya duduk saja, maka kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Sebab apa? Duit itu perlu mengalir. Kita simpan moratorium duit kita daripada simpanan kereta, rumah, sebagainya. Kita main saham, untung dan sebagainya. Kita mesti distribute, kita mesti membeli, kita mesti menyokong produk-produk yang ada di dalam negara kita. Penting sekali, dia mesti produk lokal. Kalau tidak, kalau kita membeli barangan-barangan luar, dia akan menyebabkan aliran tunai kita keluar pula. Dalam keadaan negara kita tengah krisis. Jadi kita perlu circle of duit tu perlu berlega dalam rakyat kita sahaja. Sebab itulah ada satu usaha bahawa buy Malaysia First. So itu ada satu inisiatif yang bagus yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kembali semula rakyat ada common sense beli barangan Malaysia. Tapi kalau kau tanya aku akan suruh orang wajib beli BMF lah, buy Muslim First. So itu akan lebih membantu secara keseluruhan. Kalau ekonomi orang Melayu ni settle, dia akan settlekan ekonomi ramai pihak lagi sebab kita bangsa majoriti. Alright, terima kasih YB. Okay, apa ni, use any last questions daripada ni ataupun daripada comment section, ada any last questions sila post sekarang supaya Luke boleh jawab. Use, ada any last question? Aku rasa kau dah summarize dengan baik lah. So kalau aku ada satu soalan tambahan is aku still tak nampak lagi kau punya syarikat ni apa akan jadi ni, Man. Sebab kau kena tutup lagi, kau kena tutup lagi 3 bulan ni. So apa kau rasa macam mana kau nak bounce balik? Selain daripada bisnes lain kau lah. Sebenarnya aku buat lah job-job tepi yang lain. Duit masuk je, insyaAllah ada jalan-jalan kreatif aku nak buat lah macam mana. Cuma kalau kita nak fokus kembali kepada bisnes asal, mungkin kita kena berlaku sedikit anjakan paradigma, kena re-strategize balik semula, ataupun mungkin kena offload beberapa staff dan sebagainya. Itu pendekatan-pendekatan yang kita maksudnya kita bukan nak ambil pun pendekatan yang drastik macam tu. Cuma dia adalah option-option yang kita ada. Jika kita harus melihat keadaan lah sebenarnya. Bagi aku sektor sukan ni sebenarnya pihak kementerian ataupun kerajaan dia menunggu masa untuk membuka je lah. Sebab kalau aku tengok dekat dunia luar, Australia ke US ke, dekat kawan-kawan swimmer international swimmer yang lain, mereka keep updating kepada aku apa yang berlaku di kolam-kolam renang di satu dunia. So sebenarnya mereka dah buka dan tidak ada masalah, dan SOP-nya pun telah dirangka dengan baik. Jadi aku tak menjangkakan bahawa selama 3 bulan industri renang ni akan ditutup lah. Begitu juga dengan bola sepak. Bola sepak ni dia takkan hang lama lah, sebab ada banyak lagi pihak-pihak lain, kan, bangsa Juventus dan sebagainya, dia nak main bola. Kalau kau buka balik, apa benda yang kau akan adjust ataupun adapt bisnes swimming kau nanti? Sebenarnya kalau kita tengok peniaga-peniaga lain, apabila mereka membuka semula perniagaan mereka menambah ada berlaku sedikit inflasi sebenarnya. Dari segi kos tu mereka menambah 30% daripada harga asal. So sebenarnya dia nak cover balik bulan-bulan yang mereka yang tidak berniaga. So pendekatan-pendekatan macam tu mungkin boleh diambil, tapi in the end dia kena bersejajaran lah dengan demand sebenarnya. Kita boleh berniaga macam-macam dan kita boleh offer macam-macam kepada customer. Tapi in the end, adakah customer akan berada di pihak kita ataupun in the end dia akan meranapkan lagi perniagaan kita? Macam aku cakap tadi, kita berniaga adalah untuk in term long term punya perjalanan kita
kita bukan hanya nak meniaga setahun dua, ya. Kita nak bina dynasty. Baik. Baik sekali. Okay, so boleh aku wrap up semua. Rasanya kebanyakan kita dah simbang banyak tadi, and obviously kita nak antara benda yang semua orang banyak hangat juga adalah we want justice untuk mangsa-mangsa drunk drivers. Okay, satu. Dan juga bagi semua orang yang tengah mendengar sekarang, semua pendengar-pendengar kita, rakyat Malaysia semua, once duit yang ada sekarang ni, go buy local. Betul tak, Man? Betul, Okay. betul. You endorse this message Alright. Okay, so kita dah sampai ke hujung rancangan. Dan kita terima kasih sangat-sangat kepada Lokman. Hopefully all the best untuk kau punya business moving forward. Semoga kau buka swimming. Aku pun nak pergi swimming juga. Alright, dan pendengar jangan lupa like Sembang Kencang podcast semua, support channel kita orang juga, dan support Lokman of course, semua. So justice for kita punya mangsa-mangsa mandu mabuk. Okay, selamat Hari Raya semua lagi sekali. Selamat Hari Raya. Okay, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.